pejuang-pejuang Islam. Muslimin muslimat rahimakumullah, dipasti kita ajar adab-adab. Tidaklah tuan-tuan hari ni, bukan kata budak-budak pasti dah besar tuan-tuan perempuan, kalau tengah mandi tu boleh tengok Akademi Fantasia pun kalah dengan lagu yang dia bawa dalam bilik ayah tu. Pasal bakat terpendam dia keluar bila dia tengah mandi tu, nyanyi lagu macam-macam. Aku memang mencinta wanita, lagu macam-macam tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, bila dia menghadap makanan rezeki yang dikurniakan daripada Allah kepada keluarga dia, waktu bernyanyi dalam bilik ayah tu semua lagu hafal. Tapi bila nak suap rezeki Allah ke dalam mulut, baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lupa. Nak baca bismillahirrahmanirrahim pun lupa. Semua lupa. Bila soal Islam lupa. Pasti ditubuhkan atas dasar supaya jangan anak-anak sekecil ini lupa arah tuju mereka. Dari semenjak lahir, syaitan akan datang. Sebab itu kena baca azan ni tuan-tuan. Saya orang rumah saya tengah nunggu hari ni. Maklumlah saya pun sudah beristeri 4 orang anak. Jadi ni model tu tak boleh pakai lagi lah, pasal anak aku dah jadi 5 orang lah, tak boleh lah pakai. Jadi maknanya saya pun rasa Allah, kalau Allah Ta'ala ketakdirkan lahir anak aku sekarang ini, tak dan nak azan ni. Saya pun dah cadang, tak apalah kalau tak boleh azan. Saya takut-takut tak ada siapa besok. Saya nak rakam suara saya azan, kok bila lahir budak tu terus letak radio tu letak kat telinga dia. Tak buat macam mana kalau ada suami bermusafir, keluar pagi balik petang, ada kala tak balik-balik, kadang-kadang sampai tak balik rumah. Sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah, saya nak nyatakan bahawa kenapa perlu azan? Sebab bila azan itu tuan-tuan 3 kali, ada ulama kata 7 kali. Kenapa setan bila azan tu dia cabut? Allahu Akbar. Setan hulala lari setan. Beratus kilometer lari dia. Sampai la ilaha illallah, dia main balik gidi. Boh sekali lagi, Allahu Akbar, belah balik setan. Sampai la ilaha illallah, gidi. Datang balik dia. Kita boh pula azan, style Kashmir pula. Allahu Akbar. Kashmir tak Kashmir, setan tetap lari juga. Dia mesti takut dengar kalimah thayyibah ni. Akhirnya dia datang balik tuan-tuan. Sebab itu 3 kali belah kanan, 3 kali iqamah belah kiri. Kenapa? Kerana Allah nak buktikan, Nabi dah pesan bahawasanya kamu semenjak lahir lagi telah diuji oleh syaitan, telah dipujuk rayu oleh syaitan. Syaitan ingin menyesatkan kita tuan-tuan perempuan. Sebab itu pasti ditubuhkan. Tetapi pasti bukanlah tubuh begitu saja. Bukanlah dia ada pasti. Kita, tangan-tangan kita lah memastikan pasti ini terus tetap utuh dalam negara kita. Boleh tuan-tuan? Alamak. Boleh ke tuan-tuan? Kita kena kata boleh. Umat Islam harus cemerlang, hari ini mesti lebih baik dari semalam. Jangan buang masa. Siapa kata kita tidak boleh? Kita ada Allah Maha Kuasa. Kita punya kuasa tenaga, doa sebagai senjata. Umat Islam sentiasa boleh. Umat Islam sentiasa boleh. Jadi dah boleh tu, bolehlah petugas-petugas kita insya-Allah sampai pada tuan-tuan perempuan yang lebih kurang 200,000 orang insya-Allah, termasuk yang tak datang. Pergilah ke seluruhnya insya-Allah tuan-tuan. Karena kita akan memperjalankan suatu agenda yang paling penting, suatu agenda yang akan melicinkan perjalanan pasti kita. Yang pasti inilah bakal melahir dan menzahirkan insya-Allah ulama-ulama setokoh Al-Fadil Ayahanda Tuan Suruhjaya kita insya-Allah. Tokoh-tokoh ulama Al-Fadil Profesor Dr. Harundin, ulama Al-Fadil Ustaz Zulkarnain, pewaris pelapis mereka, ulama-ulama Presiden Parti Al-Islam Malaysia PAS, ulama-ulama
Mursyidul Ampas, Tok Gurunya Aziz, ulama-ulama kita tuan-tuan, yang mereka juga semuanya kita ini menghitung hari. Semuanya menghitung hari tuan-tuan. Kita bakal bertemu dengan Allah, dan kita akan digantikan dengan zuriat-zuriat yang lahir yang baru. Kita nak supaya pasti makcik dan pakcik, ibu-ibu, bapak-bapak tercinta, pastikan anak-anak kamu di saat bumi sunnah hadari mengotori bumi kita dengan agenda mereka katakan Islam, tapi menzahirkan insan-insan yang terpalit dengan balutan-balutan noda dosa. Inilah tanggungjawab kita, memastikan anak-anak kita tidak mereka teledor, kata orang Jawa. Tidak mereka rasa runsing, tidak mereka rasa teragak-agak untuk menjadi orang-orang yang sentiasa hampir diri mereka ke dalam majlis-majlis membesarkan Allah, ke dalam majlis membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus mereka adalah merupakan golongan al-muta'allimin, pemburu-pemburu ilmu. Mereka buru ilmu sekadar untuk menjadikan jambatan sampai ke akhirat. Kita harapkan zuriat-zuriat kita di negeri Perlis ni tuan-tuan perempuan terzahir sebagaimana apa yang kita cuba diadunkan dalam pasti. Sebab itu tuan-tuan perempuan, tujuan kita mengutip derma pada malam ini ada sebagai satu pelancaran untuk dana pasti kita, khususnya pas kawasan Arau. Dan saya nak bagi tahu pada makcik, pakcik, bila sebut soal derma ni tuan-tuan, sebut soal derma, ingat cerita Saidina Ali dengan Fatimah. Fatimah dia mengandung, dia nak makan apple hijau. Nasib baik mengandung, dia kan mengidap nak makan apple hijau. Kalau dia minta apple biru, aku tak tahu nak cari tang mana. Apple hijau. Mana kain aku pilih? Apple hijau. Dia nak cari apple hijau. Ali kata, Fatimah, abang ekonomi kurang baik. Fatimah kata, tak apa bang, abang ambil duit saya, tolong beli. Mak kalau kata tuan-tuan, isteri boleh bantu suami kalau suami dalam keadaan terdesak. Jadi Fatimah bagi duit, abang pergi beli kat pasar dia. Abang pun pergi, Saidina Ali pun pergi belilah buah apple. Dia bawa balik apple sebiji tuan-tuan. Nak jangan bagi dia hilang hidam tu saja. Dalam perjalanan balik, Masya Allah, tiba-tiba bertemu satu hamba Allah. Tolonglah, 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 tolonglah. Orang yang lapar. Ya Syekh, tolonglah, tolonglah. Pasal apa ni? Ana tidak ada keluarga, tidak ada adik beradik, ana seorang sahaja, ana tidak ada makanan, tidak ada rumah, tidak semua tidak ada. Jadi apa? Ya ditolonglah saya, full lapar. Ni contoh ajalah, tak adalah dialog dalam riwayat tu begitu. Aku buat contoh. Jadi akhirnya tuan-tuan, Saidina Ali, tahulah Saidina Ali tuan-tuan perempuan, kalau ilmu dia khazanahnya punya luas, ada pula pintu nak membuka peti ilmu ni. Kunci dia pada siapa? Kata Nabi. Kunci dia tanya pada si Ali. Ada pada si Ali. Akhirnya Ali yang hatinya sememangnya semangat wajar ni tuan-tuan, dia pun akhirnya terus bagi separuh. Dia tak bagi semua. Pasal dia fikir isteri dia sedang menderita, mengidam ni. Dia bagi separuh. Dia bagi separuh, ada separuh lagi. Dia pun balik. Orang ni pun selesai dapat makan, alhamdulillah, perut pun kenyang, hati pun senang. Dia pun berlalu nak pergi jumpa Fatimah, nak bagi separuh lagi. Sampai nak dekat dalam pintu rumah, ada satu hamba Allah lagi. Ulallah, tolonglah. Seorang lagi juga. Sudah kata Ali. Seorang lagi juga. Lapar lagi. Dia kata, Ali kata, ya Allah, bukan aku tak nak bantu hang, tapi kalau aku bantu hang ni, isteri aku sedang menderita, mengidam ni kat rumah ni. Ni aku nak bawa apple ni nak bagi ke dia. Yang orang yang susah tengah sakit, dia perut dah lapar ni, dia kata apa? Tak apa lah saya, dia kata isteri hang mengidam lain, aku lapar lain ni, dengan lapar hanya. Dia kalau orang susah ni tuan-tuan, waktu dengan tersekat ni, waktu terdesak ni, dia cakap tu, lembut lidah dari gigi, macam-macam pula. Isteri hang mengidam lain, aku lapar ni boleh jatuh mampus ni, dia kata. Ali pun dia fikir juga, dia kata betul juga, bagilah. Dia bagi, habis apple sebiji di tangan. Bila balik ke rumah, apa nak jawab dengan Fatimah? Fatimah kata, bang, apple ada bang. Ali kata, Fatimah, abang dah beli apple, tapi abang bertemu dengan dua hamba Allah. Yang seorang tu miskin sangat, yang seorang lagi kelaparan. Abang dah terbagi dua sebiji, habis. Mula separuh habis Fatimah. Maafkan abang. Saidina Ali bagi kata lagu tu pada Fatimah. Fatimah bila dengar apple hijau tak ada tuan-tuan, apa yang berlaku?
Fatimah anaknya kepada Rasulullah